akidah yang kita nak belajar ni 3 bahagian saja. Berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul. Yang ketiga, perkara yang disampaikan oleh Allah dan Rasul daripada benda yang kita tak mampu fikir, yang hanya kita tahu dengan jalan dalil. Misalnya tanya kepada kita, titian sirat tu macam mana nanti saya buat research dulu, masuk makmal. Boleh tak? Tak boleh. Jadi macam mana nak tahu titian sirat tu macam mana? Dengar daripada hadis. Hadis kata sekian. Boleh reka tak? Tak boleh reka. Benda nas, benda dalil. Begitu juga perkara-perkara azab kubur, begitu juga perkara-perkara peristiwa-peristiwa hari akhirat. Ini dipanggil sam'iyat ataupun ghaibiyat, perkara-perkara ghaib yang hanya satu-satunya jalan untuk diketahui dengan dalil. Dia tak boleh jalan yang lain. Sebab itu dia tidak ada dalil akli. Dalil akal tak guna dalam bab hari akhirat. Tak boleh guna dalil akal. Dia tak boleh, mesti dengan nas, dengan keterangan-keterangan nas. Ini perbahasan akidah. Cuma kadang-kadang di sudut teknikal, setengah daripada para ulama' dia bahagikan juga kepada 4 benda sama je. Ini teknikal, dibahagikan ketuhanan, kenabian, dan yang ketiga sam'iyat, yang keempat dipanggil rohaniyat, benda-benda roh, mengkaji berkaitan dengan roh, mengkaji perkara berkaitan dengan malaikat, mengkaji perkara berkaitan dengan jin dan seumpamanya. Ini pembahagian. Tapi benda tu sebenarnya bagi kitab kita ini khususnya dimasukkan dalam bab sam'iyat. Pokok yang besar akidah ni 2. Apa dia? Ketuhanan, kenabian. Itu besar. Sebab semuanya akidah ini berasal daripada 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah itu pokok dia. Yang mana bahagian yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam situ ada perbahasan 41 perbahasan. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 9 perbahasan. Kesemuanya ulama menyimpulkan 50 simpulan iman yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim. Tak tahu berdosa. 50 simpulan iman. 41 bagi hak Allah Ta'ala, 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 yang harus, 9 bagi hak para nabi, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang harus. 41 campur 9, 50 simpulan iman yang besar. Yang lain-lain masuk bawah tu, masuk dalam perbahasan itu. Jadi makna kitab kita ini dia membahaskan ke semua 50 simpulan iman yang menjadi kewajipan pada setiap muslim. Ini kita kata indahnya kitab kita ini, khususnya pengarang telah buat kepada kita. Perbahasan pertama, ketuhanan, uluhiyat. Kita nak bahas apakah yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah tu. La ilaha illallah. Kerana kadang-kadang tanpa kita sedari, kita kalau orang tanya kepada kita, cuba kamu mengucap la ilaha illallah, apa terjemah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu lapisan yang paling asas. Tapi itukah maksud dia? Kata para ulama, daripada la ilaha illallah itu sekurang-kurangnya ada 40 mesti kita pernah faham dalam hati kita. La ilaha illallah yang pertama apa dia? Kita kena faham. La nafi'a wa la dharra illallah. Itu kena faham nombor 1. Dengan makna la ilaha illallah, tiada yang boleh memberi manfaat, tiada yang boleh memberi mudarat melainkan Allah. Bukan virus, bukan vaksin, bukan apa semua. Hakikatnya apa dia? Allah. Kalau nak kena vaksin ke, kena juga. Kalau tak kena,
kehendak Allah semua. Itu yang pertama. Makna bila kita sebut la ilaha illallah, tiada pemberi manfaat, tiada boleh memberi mudarat melainkan Allah. Habis kenapa cucuk vaksin? Ikhtiar, sebab kita hanya mengambil sebab, dan itu disuruh oleh syarak. Hakikat dalam hati kita Allah. Dalam hati kita Allah. Cuma sebab itu dalam agama mencari sebab itu suruhan syarak. Mengambil sebab. Kita nak elakkan penyakit, cari, buat ikhtiar. Kalau nak kena juga, kenalah. Sama juga setengah orang yang tak nak cucuk. Kita sentuhlah cucuk semasa. Walaupun benda ni soal peribadi, kita kata hak tak nak cucuk. Pasal apa tak nak cucuk? Takut jadi zombie, ustaz. La nafi'a wa la darra illallah. Tiada beri manfaat, tak ada beri mudarat melainkan Allah. Kalau Tuhan tak berkehendak, cucuk apa pun tak jadi juga. Habis kita sekarang ni nak sembahyang Jumaat, orang kerja kerajaan nak kena kerja pergi pejabat. Kalau tak cucuk pula tak boleh masuk pejabat. Kalau jadi cikgu tak boleh ngajar. Betul tak? Apa nak jadi kita? Setuju ke tak setuju, itu yang berlaku. Tak, kita tak kata itu yang terbaik. Kita tak kata itu terbaik. Tapi setakat ni, itulah keputusan orang. Tak, kalau sanggup je kita tak sembahyang Jumaat, apa? Sembahyang Jumaat. Tak kat mana, tak sembahyang Jumaat, tapi tak boleh minum kedai mamak, satu kerja pula kita. Kedai mamak tak boleh minum. Betul tak? Lama-lama supermarket pun tak boleh pergi, 99 tak boleh pergi. Pindah hutan lah kita. Dah jadi satu kepayahan kita. Akhir bila kita pegang la nafi'a wa la darra illallah, tak ada beri manfaat, tiada yang memberi mudarat melainkan Allah. Itu pertama. Dua, la mu'izza wa la mudhilla illallah, tiada yang boleh memberi kemuliaan, tiada yang boleh memberi kehinaan melainkan Allah. Dua. Tiga, la mu'tiya wa la mani'a illallah, tiada yang boleh memberi apa-apa pemberian, tiada yang boleh menghalang apa-apa pemberian melainkan Allah. La hadiya wa la mudilla illallah, tiada yang boleh memberi hidayah, tiada yang boleh melimpahkan kesesatan melainkan Allah. Ini jadi satu pecah empat. Itu baru lapisan kedua. Ini sebenarnya perbahasan kalimah tauhid ni sangat panjang, sangat luas. Dia sangat dibincang. Kerana daripada kalimah tauhid itulah kita dapat ulama mengarang kitab-kitab daripadanya. Daripada perkara itu. Baik. Kemudian kita kata perbahasan berkaitan dengan kenabian pada wa anna Muhammadar Rasulullah dibahaskan dulu, ya, berkaitan dengan hak para nabi, apa kewajipan kita kepada para nabi dibincangkan dalam bab perkara ini. Dan yang ketiga dalam pembahagian kita ini, apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh nabi dalam perkara-perkara ghaibiyat yang kita dengar, maka dimasukkan dalam satu perbahasan. Disitulah perbahasan hari akhirat, disitulah perbahasan alam barzah, mahsyar dan seterusnya, syurga neraka. Betapa indahnya kita orang Islam. Peta dah siap, peta perjalanan kita ni dah siap. Lepas ni kita nak jadi apa? Kita nak mati lepas ni. Lepas mati kita nak jadi apa? Datang malaikat. Malaikat buat apa? Dah ada cerita dah. Dalam kubur apa jadi? Bangkit dari kubur jadi apa? Mana kita nak berhimpun? Semuanya sudah ada skrip bagi orang Islam. Indahnya kita orang Islam. Sedangkan di luar sana betapa banyak orang-orang yang tak dapat hidayah. Soalan nombor satu pun dia tak tahu. Siapa cipta dia? Dia pun tak tahu. Soalan nombor satu dia tak boleh jawab. Kalau soalan nombor satu tak boleh jawab, syurga neraka jauh sekali. Tapi kita orang Islam, Allah Ta'ala beri rahmat. Dengan ilmu kita dapat mengetahui perjalanan hidup ini, maka tak patut kita sesat. Sebab itu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ku tinggalkan kamu di atas laluan yang terang benderang, lailuha kanahariha,
jelasnya yang aku tinggalkan kepada kamu ni, malam tu macam siang. Sebab tu kalau orang Islam tak cerita pada dia berkenaan dengan perjalanan, lepas ni jadi ni, lepas ni jadi ni, begitu indah, tak ada agama dalam dunia ni boleh cerita sedemikian detail melainkan agama Islam. Boleh cerita kerana semuanya itu datang daripada perkhabaran yang benar, Al-Quran, dan datang daripada lidah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Perbahasan yang pertama, ketuhanan. Penulis mendahulukan perbahasan ketuhanan kerana mustahaknya penulis meneruskan perbahasan hal-hal yang wajib bagi Allah daripada hal-hal yang harus dan mustahil kerana kemuliaannya. Perbahasan pertama ialah berkaitan dengan ketuhanan. Kena kenal Tuhan dulu, ya? Kita kena kenal Tuhan dulu. Kemudian dalam perbahasan ketuhanan ni dia nak bahaskan perkara-perkara yang wajib bagi Allah, ya? Digunakan istilah wajib bagi Allah. Jadi kena faham dalam perbahasan akidah, wajib di sini bukan wajib syarak. Wajib di sini bukan makna wajib syarak. Di sini wajib akal. Atau kita terjemah sesuatu yang mesti ada pada zat yang bersifat ketuhanan. Makna sifat yang mesti ada pada Allah, atau pada zat yang mendakwa dia Tuhan. Ayah Fin kata contoh, dia dakwa dia Tuhan. Apa sifat yang wajib ada pada Tuhan? Apa sifat wajib pada Tuhan? Hidup, tidak mati. Mati pula, Tuhan apa tu? Satu dah fail lah. Nah, lagi apa sifat Tuhan? Kekal. Lagi sifat Tuhan. Sifat yang mesti ada pada Tuhan, wajib bagi Tuhan. Wajib sini bukan wajib syarak, wajib akal. Makna tiada permulaan, qidam. Makna kalau ada surat beranak, bukan Tuhan tu. Ada surat beranak, Tuhan apa? Tuhan qidam, makna sedia, tiada permulaan. Ini makna didahulukan perbahasan berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Maksud, akal menghukumkan bahawa perkara itu mesti ada pada zat yang dipanggil Allah, ya, mesti ada. Banyak mana? Banyaklah, tidak terhitung. Sifat wajib Allah Ta'ala ni tak terhitung. La nuhsi thana'an alaika kama athnaita ala nafsik. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, wahai Allah, tidak mungkin kami menghitung sifat-sifat kepujian engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Jadi sifat wajib bagi Allah, sifat kesempurnaan, sifat al-kamal, sifat al-jamal, keindahan, sifat al-jalal, keagungan, tidak terhitung banyaknya. Kerana Allah Ta'ala itu kesempurnaannya tiada limit. Tetapi syarak mengajar kepada kita sifat-sifat penting, 20 sifat. Yang tanya Ustaz, 20 je Ustaz, tak ada lebih lagi? 20 pun tak larat ngaji kita. Ini indahnya agama Islam. Islam ni mudah. Islam ni mudah. Kita nak belajar agama ni, kalau orang sungguh-sungguh nak belajar agama intensif, tak ada seminggu habis. Nak belajar agama betul-betul semua A to Z, seminggu habis. Akidah buat bantai lah 2 hari habis. Walau bukanlah makna faham semua, tapi sekurang-kurangnya cover semua tajuk. Saya mengajar kitab ni dalam beberapa tempat, saya katakan 100 kali ceramah. Satu tempat saya mengajar 6 tahun khatam. 6 tahun. Ya padanlah, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu pun bukan detail-detail, kita buat laju-laju. Tapi maksudnya agama ni tidak susah. Ya, agama ni tidak susah dan tidaklah boleh dipandang mudah. Sekurang-kurangnya kita kata ianya mampu dicapai oleh semua orang. Semua orang mampu capai. Yang tak nak capai itu adalah hanya sifat kemalasan. Dia tak nak.
berkaitan dengan perkara itu. Mana sifat wajib bagi Allah. Sebab itu di sini pengarang ni betul dah diterjemah wajib bagi Allah, bukan wajib atas Allah. Kalau kita wajib atas, di situ wajib syarak. Macam mana wajib syarak? Wajib syarak ni maknanya kalau tak buat berdosa. Wajib sembahyang atas setiap orang Muslim. Nah, mana kewajipan syarak situ. Wajib bagi Allah, makna di sini mesti bagi Allah bersifat dengan sifat itu. Kerana kalau tidak bersifat dengan sifat-sifat ini, tak layak dipanggil Tuhan. Tak layak dipanggil Tuhan. Hilang satu daripada 20 sifat, tak layak lah. Nak jangankan jadi Tuhan. Contoh sifat sama, mendengar, memiliki pendengar, yang dengannya Tuhan mendengar. Nak jangankan jadi Tuhan, jadi pengurusi JKK kalau pekak tak layak dah. Mana orang panggil Assalamualaikum Pak, kapak. Contoh. Mana jangankan jadi Tuhan, kalau tak ada sifat pendengar, pekak, sudah tidak layak atau kurang kelayakan nak jadi pemimpin, apatah lagi jadi Tuhan. Itu kita kata perbahasan sifat mesti yang ada pada Allah. Kemudian yang harus di sini ialah sifat yang Allah boleh melakukannya, Allah boleh meninggalkannya. Wajib kita kata yang dibincangkan umumnya 20 sifat. 20 sifat. Harus satu sifat. Apa dia sifat? Mana Allah boleh melakukan apa-apa perkara dan boleh tidak melakukan apa-apa perkara. Contoh, memberi rezeki. Apa hukum Allah beri rezeki pada kita? Harus, bukan wajib. Apakah Allah Ta'ala boleh? Apakah hukum Allah memasukkan orang mukmin dalam syurga, orang kafir dalam neraka? Hukumnya harus. Makna boleh. Ni harus, ni harus. Bahasa kita lah, jangan harus bahasa Indon. Kalau bahasa Indonesia seharusnya makna sewajibnya. Sebab ni di sini saya tak tahulah. Sebab tu dalam setengah kitab dia tak nak terjemah harus, diterjemah dah jawaz. Ya. Jadi kita mungkin terjemahan kita, sebab ada perkataan harus dalam bahasa Melayu, ya. Bahkan dalam buku kita ni pun ada kadang-kadang kekeliruan. Dia terjemah harus tu makna semestinya. Ya, harus ni bukan mesti. Harus ni, ya, macam kita lah. Apa contoh benda harus? Contoh benda harus, contoh menonton TV, contoh. Apa hukum dia? Wajib ke? Tak wajib. Nah, harus lah. Boleh buat. Nak tengok boleh, tak nak tengok sudah. Itu harus. Benda boleh buat, boleh tinggal. Sama juga Allah Ta'ala. Apa hukum Allah Ta'ala melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Mencipta kita, apa hukum dia? Harus. Memberi rezeki? Harus. Allah Ta'ala ni tak ada benda yang wajib dia buat. Tak ada benda yang wajib dia kena buat. Tak ada. Harus. Ya, makna boleh. Bagi rezeki pada kita? Harus. Ya. Beza dengan kita. Allah bagi nafkah pada kita, hukumnya harus. Kita dengan anak bini, boleh kita kata harus? Mana boleh. Allah Ta'ala ikut dia lah. Bahasa mudah, ikut dia. Ya, dia nak bagi hidayah atau tak bagi hidayah, harus. Tak ada benda yang mewajibkan bagi Allah. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah wajib. Kata Mu'tazilah, Allah wajib buat baik, Allah wajib tinggal jahat. Dengan maksud orang mukmin beribadat kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan segala larangan, wajib masuk syurga, kata Mu'tazilah. Wajib. Kita dah. Orang buat maksiat, melakukan dosa besar, wajib masuk neraka. Kita ahli sunnah kata dah, harus bagi Allah, terpulang terserah kepada Allah, bukan wajib. Kerana Allah Ta'ala ni kita dah kata sifat harus dia, sifat dia tidak ada perkara yang wajib dia kena buat. Tak ada. Harus semuanya. Bagi rezeki, cipta makhluk, semuanya harus bagi Allah. Dan yang mustahil, mustahil makna tak dapat diterima.
sifat yang tak mungkin ada pada Allah. Itu terjemah mustahil di sini, mustahil akal. Makna tak mungkin ada pada Allah. Seperti pekak, tak mungkin. Buta, tak mungkin. Tidak dapat diterima. Allah bersifat dengan sifat itu kerana sifat itu sifat kekurangan, sedangkan Allah zat yang maha sempurna. Itu, ya. Sifat wujud, Allah wajib bersifat wujud. Sifat wujud ada satu-satunya sifat nafsiyah. Makna Allah wajib bersifat wujud adalah Allah wajib ada dan mustahil tiada. Adapun dalil bahawa Allah wajib bersifat wujud adalah alam selain Allah berhajat kepadanya. Setiap yang diperlukan oleh alam, maka dia pasti wajibul wujud, wajib ada. Baik. Yang pertama sifat wujud. Ini nombor satu, ya. Nombor satu di sini dengan tujuan pengajaran. Kerana sifat Allah Ta'ala ni semuanya dia tak ada dahulu kemudian. Cuma dengan tujuan kita belajar mudah. Perbahasan yang pertama kita nak bincang, nak kenal Tuhan tu ada ke tak ada. Kalau kita setuju dengan perkara macam ni, baru boleh bincang perkara yang kedua, ya. Sedangkan kalau kita lihat sebahagian besar daripada manusia hari ini, nombor satu pun dah tak setuju dah. Betul tak? Majoriti manusia atas dunia ini, ya, tak beriman akan adanya Tuhan. Perkataan lah, hati semua beriman, ini perkataan, tak beriman. Lembut sikit dia kata most likely, kemungkinan besar ada. Berat dia tak ada, Tuhan tak ada. Baik sikit, kemungkinan besar ada. Itu nak majoriti tak beriman, tak beriman adanya Tuhan. Atau ada juga yang beriman Tuhan, tapi dia kata Tuhan ni dia ada kekurangan juga. Bukan satu, ada dua, ada tiga. Ini. Jadi perbahasan yang pertama ialah kita beriman akan Tuhan itu ada, wujud. Ini menolak fahaman-fahaman yang sesat dalam konteks hari ini. Seperti fahaman komunis, etis yang mengatakan Tuhan tidak wujud, tak ada, ya. Atau fahaman-fahaman yang zaman sekarang ni dia dilembutkan faham istilah dia, tapi adik-beradik dia sama, ya. Fahaman naturalis, ini satu mazhab, satu aliran, sama je, etis tu naturalis. Cuma naturalis ni dia lebih bersifat dia suka alam sekitar. Dia kata alam ni bagus, sebab tu orang naturalis ni dia bagus, dia prihatin lah daripada semula jadi. Sama juga naturalis, humanis. Ini semua mazhab yang tak percaya pada Tuhan. Humanis, dia percaya kepada kemanusiaan. Cuma kadang-kadang kita malu dengan humanis ni. Dia kata kamu kuat sangat agama, mengajak beriman pada Tuhan, takut pada neraka, beriman dengan syurga. Orang beragama lah paling banyak rasuah, dia kata. Kami humanis tak ada. Kami tahu benda tu salah. Bukan sebab dosa pahala, bukan sebab syurga, tak. Humanis, kami nak jaga kemanusiaan. Sebab tu orang humanis umumnya perangai baik. Tapi kita tak ada beriman, tak ada baik lah. Ni kita kata baik di sudut perangai dia. Biasa kita jumpa orang macam tu, sanggup tolong orang. Kadang-kadang kita pun malu. Humanis. Datang juga adik-beradik ni ada lagi satu fahaman. Ini termasuk budak-budak kita, anak-anak kita pun ada dalam internet. Fahaman agnostik. Yang agnostik ni lagi gila. Agnostik ni apa dia? Kita ni etis ni tak menolak Tuhan. Senang. Etis, dia tolak Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Agnostik ni atas pagar. Atas pagar. Maksud kita tanya, engkau percaya tak ada Tuhan? Aku tak kata Tuhan tu ada, dan aku tak kata Tuhan tu tiada. Azan, sila. Sudah.
akbar, Allahu akbar. Rasulullah fadilah. Allahumma rabb hadhihi al-'atidamati was-salati al-qamah. Innaka la tukhlifu. Izinkan saya sambung 6-7 minit insya-Allah. Baik, antara fahaman yang menolak Tuhan ni ialah agnostik. Selain daripada naturalist, selain daripada humanist. Agnostik ni fahaman yang menyatakan bahawa saya tidak mengatakan Tuhan itu ada dan saya tidak mengatakan Tuhan itu tiada. Kita pun dengar pun pening, dia ni pergi mana, kanan tidak, kiri tidak. Jadi waktu agnostik ni, kau percaya tak Tuhan? Kau tak percaya Tuhan kan? Tak. Dia kata, mana dia tak kata. Habis kau kata apa? Aku kata, aku tak kata Tuhan itu ada, aku tak kata Tuhan itu tiada. Betul lah ni, kau nak apa yang kau kata sebenarnya? Itulah dia kata. Kau tak pening tuan-tuan. Agnostik. Saya ada buka satu dalam blogspot budak Melayu kita, aku agnostik. Dia cerita pada falsafah dia macam mana. Bila orang tuduh berdebat dalam blog dia tu, orang kutuk dia, kau tak percaya Tuhan, marah dia. Bila pula saya kata saya tak percaya Tuhan? Saya mengatakan, saya tidak mengatakan Tuhan itu tiada, dan saya tidak mengatakan Tuhan itu ada. Kita pening. Kalau kau ateis tu senang, betul tak? Kalau agnostik ni kita bahasa mudah, waktu orang setengah kata agnostik ni fahaman gila. Tak, mana boleh kita atas pagar. Kita atas pagar ni sekali-sekala boleh, betul tak? Kita sekali-sekala atas pagar. Nah, contoh kita nak undi mana, A ke B, atas pagar. Kita ni atas pagar ni, betul tak? Atas pagar, aku atas pagar ni. Masuk dalam dewan tu boleh atas pagar. Nak pangkah tu, kalau atas pagar dia rosak lah, betul tak? Ini tak boleh. Mesti kita kena pilih salah satu. Dalam hidup kita macam tu. Kita atas pagar ni satu peringkat, satu tahap saja.
Aku ni nak beli rumah, dengkel ke banting, dengkel ke banting, dengkel ke banting. Boleh tak sampai sudah kita tak buat keputusan? Tu gila orang kata. Dia maknanya sampai satu peringkat beli ya. Buat keputusan. Sama juga orang macam tadi agnostik ni, gilanya dia ni sampai sudah tidak ada keputusan. Itu fahaman agnostik. Dah. Baik. Sifat wujud bagi Allah Ta'ala ni adalah sifat nafsiyah. Sifat Allah Ta'ala ni di sudut teknikalnya dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat maknawiyah. Kita dalam istilahnya 1577. 1 sifat nafsiyah, 5 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawiyah. Nanti kita akan bincanglah. Baik, nafsiyah ni makna sifat yang merujuk pada diri Allah. Hanya satu. Saya terjemah diri itu sekadar untuk mendekatkan kefahaman. Nanti kalau tuan jangan terjemah batang tubuh pula, dia takut salah lagi. Diri Allah, nafs, diri, ataupun kita kata zat Allah. Zat Allah. Kerana Allah wajib wujud, dan wajib ada, mustahil tiada. Kerana Allah Ta'ala tu mesti ada. Akal menghukumkan Allah Ta'ala tu mesti ada. Akal hukum. Sebab kerana kita ada, kita ni ada. Wajib adanya Allah kerana adanya makhluk. Adapun dalil bahawa Allah bersifat wujud adalah adanya alam ini dan sekalian alam berhajat kepada Allah. Sebab itu kita kata di sinilah datangnya dalam perbahasan ni dipanggil teori yang dipanggil sebagai kam muttasil dan kam munfasil. Lepas tu dia buat satu teori. Kalau kita andaikan Tuhan itu ada, nanti dia akan, kalau kita katakan Tuhan itu tiada, bagaimana mungkin kita boleh menanggapi bahawa segala yang ada ini ada wujud? Macam mana kita nak tangkap benda ni ada? Tapi kalau kita baca tulisan-tulisan saintis, kita rasa macam cerita kartun semua. Baca dalam kejadian alam, macam mana sejarah asalnya alam. Alam ni dia kata mula-mula datang daripada Big Bang. Itu pun dah tak jawab soalan. Soalan tu pertama tak boleh jawab. Siapa yang buat benda tu? Tak apalah, kita kata entah tiba-tiba dia jadi satu gas berkumpul. Bila berkumpul dia padat sangat, dia meletup, pum, meletup. Bila dia meletup, gas-gas berkumpul, ada yang berkumpul, dia jadi terbentuk jadi suatu planet apa semua. Dah planet ni lama-lama gas dia berkumpul, H2O jadi air. Bila dah jadi air dekat planet tu, air dah lama-lama datang petir pula, tembak air, ada charge elektrik. Kemudian datang satu organisma baru, organisma simple organisma. Organisma ni duduk lama-lama, dia penat dalam air, dia mengangkat tumbuh kaki. Cerita kartun ni, cerita kartun. Kerana, tapi inilah kita belajar sains. Kita belajar sains ni teori kebarangkalian. Walhal kita kata dia kata istilah yang berlaku ni semuanya kebarangkalian. Kita kata kebarangkalian ni kalau benda simple boleh, tapi kalau kebarangkalian benda kompleks tak mungkin terjadi. Sebab tu saya bagi contoh. Masa saya belajar dulu, guru kita bagi contoh teori kebarangkalian. Kita ambil basikal, kita relaikan basikal itu kepada 10 bahagian. Tayar, rantai, semua ada 10 bahagian basikal tadi. Tercerai. Ambil basikal tu daripada tingkat 10, campak ke bawah. Apa kebarangkalian basikal itu akan tersusun menjadi sebuah basikal? Kita kata 10 kali campak, tak satu. Mungkin kalau kita kata 10,000 kali campak, mungkin rantai dengan tayar melekat go. Kalau kita lah bertaruh, bertaruh lah, bukan betting ni, contoh. Apa kebarangkalian kita campak, kalau 1,000,000 kali kita campak, boleh jadi basikal. 10 komponen basikal dicampakkan
Daripada tingkat 10, adakah dia akan jadi basikal jika sekiranya dicampak sebanyak 1,000,000 kali? Saya rasa akal waras possibility untuk jadi basikal 0.00000%. Dia mesti letak, jangan kata 0.00%. Dia dalam kaedah, dia tak ada kaedah tu, mesti ada letak possibility walaupun 0.0001% untuk jadi basikal setelah 1,000,000 kali campak. Maknanya ni saintifik. Jadi maknanya bagaimana adanya alam semesta ini kalau tidak ada yang menjadikannya, apatah lagi kejadiannya sangat unik. Kalau kita tak nak fikir hak besar, kita fikir alam semesta. Bumi setakat hari ini dengan segala teknologi yang ada, saintis belum lagi menjumpai satu planet yang sesuai untuk diduduki oleh manusia. Tuh, mana ada jumpa lagi? Ada jumpa? Tak, terlalu panas. Ada jumpa? Terlalu sejuk. Jumpa pula? Tak ada air pula. Ada jumpa? Tak ada atmosfera pula. So, makna apa di situ? Makna benda itu dirancang oleh Allah. Sebab itu kita kata perbahasan ini sangat-sangat menarik kepada kita. Sebab tu perbahasan sifat 20 ni sepatutnya dia kena bawa ke arah tu. Kita kaitkan dengan benda saintifik, baru nampak ilmu agama tu hidup. Walaupun kita kata kita tak boleh lari daripada kerangka yang telah digariskan oleh ulama-ulama Islam dalam berkaitan perkara ini. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan lagi apakah yang dimaksudkan dengan wajibal wujud. Allah Ta'ala itu zat yang wajib wujud. Maksud mesti ada. Habis kita ni apa dia? Kita ni dipanggil mungkin. Makhluk ni, salah satu istilah nama makhluk tu dipanggil mungkinat. Apa maksud mungkinat? Maksudnya ialah boleh ada, boleh tiada, bukan mesti ada. Saya mungkin, tuan-tuan mungkin, yang ni mungkin, bukan wajib. Maksud mungkin di sini boleh ada, boleh tiada. Bahasa mudah, kita ni tak signifikan pun. Kalau saya tak ada apa terjejas. Makhluk tak ada apa terjejas. Tapi kalau Allah wajib wujud, maksud akal menghukumkan Allah Ta'ala itu mesti ada. Kerana kalau tiada Allah, bagaimana mungkin adanya kita dan adanya alam semesta? Sebab itu Allah satu-satu zat ataupun entiti yang dikenali dengan wajibal wujud. Sedangkan selain daripada Allah dipanggil makhluk, dipanggil mumkinat, yang boleh wujud, boleh tiada. Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah kita sambung dalam perbahasan masih lagi wujud, perbahasan ni, tetapi perbahasan berkaitan dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni dia telajak beriman. Dalam agama ni dia kena letak acuan betul. Dia kalau telajak sangat, bimbang-bimbang jadi wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni bukan semestinya dia sesat, tapi boleh membawa kepada kesesatan. Nanti kita kena bahas wahdatul wujud dan bagaimana cabarannya dalam memahami perkara ini. Wallahu a'lam.